Digitalisasi pengajian Quran dan Sunnah dalam mengemudi kesejahteraan sejagat di era revolusi industri 4.0. Begitulah tema webinar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada semua. Saya Badratul Munirah binti Mak Tamizi bersama dengan tiga lagi sahabat saya, Muhammad Afif Hilman, Muhammad Syakir Aiman dan Nik Nur Anira binti Nik Hassan akan membentangkan tajuk kajian yang bertajuk Generasi Al-Quran Pasca Digitalisasi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka untuk saya kongsikan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan generasi Al-Quran pasca digitalisasi. Generasi membawa maksud ahli kumpulan ataupun tahap perkembangan sesuatu, kaum. Al-Quran pula membawa maksud kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan Jibril. Manakala pasca digitalisasi membawa maksud proses penukaran maklumat daripada bentuk fizikal kepada bentuk digital. Oleh itu, secara amnya kita boleh fahami tajuk yang kami cuba sampaikan pada hari ini adalah perkembangan manusia ataupun perkembangan masyarakat yang mempelajari Al-Quran dalam proses pendigitalan. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, memetik penyertaan daripada Dr. Khairul Anwar Muhammad dan Dr. Musyaddad Hasbullah dalam kajian mereka yang bertajuk Status Al-Quran Digital dari Perspektif Fiqh menyatakan bahawa sistem kehidupan manusia telah berubah dari masa ke masa dengan penemuan teknologi demi teknologi. Ekoran peredaran zaman. Tak dapat dinafikan pada hari ini masyarakat kita dah beralih daripada fasa biasa kepada norma yang luar biasa dan lebih kepada pendigitalan. Jadi oleh itu kami datangkan tajuk ini supaya sama-sama kita mengkaji dan memahami fenomena ataupun suasana masyarakat pada hari ini. Seterusnya, untuk mengetahui objektif kajian dan juga metod yang kami gunakan dalam menjalankan kajian ini, saya teruskan dengan saudara Syakir Aiman. Seterusnya, apakah objektif bagi kajian generasi Al-Quran pasca digitalisasi? Objektif bagi kajian ini mempunyai tiga. Okey, yang pertama adalah mengetahui perubahan kaedah dan gaya belajar Al-Quran pada era digitalisasi. Yang kedua, memberi penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi perubahan pembelajaran Al-Quran ke arah digitalisasi. Dan yang terakhir, menerangkan impak perubahan generasi Al-Quran kepada masyarakat. Seterusnya, kita pergi ke metodologi kajian. Metodologi kajian yang diadaptasi dalam menyiapkan kertas kerja ini ialah berbentuk kualitatif, yakni kajian kepustakaan. Berbekalkan artikel, jurnal, akhbar maupun kajian-kajian literasi, kajian ini dapat kami adunkan menjadi satu kertas kerja yang dapat memberikan gambaran keseluruhan kajian dan memudahkan pengkaji menjalani kajian ini dengan lebih mendalam. Oleh itu, apakah hasil dapatan kajian yang kami dapati daripada kajian ini? Dapatan kajian yang kami perolehi daripada kajian ini adalah yang pertama, gaya perubahan pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah kesan kepada masyarakat. Okey, bagi untuk gaya perubahan pembelajaran Al-Quran terbagi kepada dua aspek. Aspek yang pertama adalah dari segi bentuk dan aspek yang kedua adalah dari segi medium. Dari segi bentuk, jika dahulu Al-Quran didapati secara mushaf ataupun kitab, tetapi pada zaman era digitalisasi ini, Al-Quran bisa boleh didapati secara digital. Dari segi medium pula, jika pada zaman dahulu pembelajaran Al-Quran dilaksanakan secara talaqi ataupun musyafahah, tetapi pada zaman sekarang pembelajaran Al-Quran dilaksanakan secara maya. Sebagai contoh, pembelajaran Al-Quran dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, Google Meet, video call dan sebagainya. Okey, untuk dapatan kajian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran tersebut.
Antara faktornya adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Disebabkan oleh faktor ini, pengajaran dan pembelajaran terpaksa dilaksanakan melalui sistem maya kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membendung penyakit pandemik COVID-19 ini. Dapatan kajian yang terakhir adalah kesan kepada masyarakat. Ia memberi banyak kesan positif kepada masyarakat. Kesan yang pertama, masyarakat menjadi semakin dekat dengan pengajian agama oleh kerana sekarang semuanya berada di hujung jari. Kesan yang kedua, ia melahirkan masyarakat yang celik IT. Sebagai contoh, pada orang-orang tua pada zaman sekarang mempunyai akaun aplikasi Zoom untuk menyertai majlis agama, pengajian Al-Quran dan sebagainya. Dan kesan yang terakhir adalah masyarakat dapat menerokai medium-medium yang sedia ada, bukan sahaja oleh para pelajar tetapi guru-guru juga boleh menerokai dan mengeksplor medium-medium tersebut. Okey, seterusnya sebagai penutup, dalam kajian ini kita dapat simpulkan bahawa gaya pembelajaran Al-Quran pada pasca digitalisasi ini beralternatif baru dan lebih kreatif. Melalui kajian ini kita dapati bahawa pada era ini terdapat pelbagai gaya pembelajaran Al-Quran yang baru serta lebih inovatif dalam mendekati para penuntut ilmu. Yang mana pada saat ini kita menggunakan teknologi sebagai alternatif moden dalam pembelajaran Al-Quran. Seterusnya ialah penggunaan teknologi yang lebih mudah, berkesan dan cepat tersebarnya ilmu Al-Quran. Dalam era ini, penggunaan teknologi ini amat berkait rapat dengan sosial media yang mana ia menjadi satu platform dalam menyampaikan sesuatu ilmu, termasuklah Al-Quran. Dan ianya tidak menjadi kemaslahatan dalam menyampaikan ilmu Al-Quran. Malah ia lebih mudah, cepat dalam menyampaikannya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahawa Al-Quran mampu disebarkan dengan pelbagai cara, sama ada tradisional ataupun contemporary. Ini dapat dirumuskan bahawa walaupun kita selalu dalam peredaran zaman, pembelajaran Al-Quran tetap boleh disampaikan dengan cara tersendiri mengikut sesuatu era itu. Jadi kami akhiri pembentangan webinar hari ini dengan sepotong hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maksudnya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Al-Bukhari. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.